wabarakatuh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala rasulina al-mustafa Muhammadun wa alihi. Setiap kali saya terbaca ataupun membaca surah Al-Kafirun dalam Al-Quran, khasnya dalam solat Maghrib, yang banyak kali Nabi membaca surah Al-Kafirun, dan kebanyakan imam-imam di Malaysia khasnya memang banyak kali selalu membaca surah Al-Kafirun dalam sembahyang Maghrib. Timbul tanda tanya dalam lintasan saya lah, kenapa surah itu dibaca selalu, sedangkan terlintas di hati saya, adakah, bolehkah berlaku kita nak sembah Tuhan agama lain, dan bolehkah berlaku orang agama lain nak tumpang sembah Tuhan kita? Sebab penegasan Quran dalam Al-Kafirun itu jelas. Allah panggil, qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budu, saya tidak akan sembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum, kamu pun tidak boleh sembah Tuhan yang aku sembah. Diulang balik tu, diulang lagi, taukid dia panggil. Wala ana abidum ma abadtu, tidak sekali-kali kami orang Islam akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum, jangan pula kamu sembah Tuhan yang kami sembah. Lakum dinukum, kamu agama kamu dan kami agama kami. Nampak ketegasan, nampak macam satu mesej Islam, agama memang pada umumnya kita boleh bertoleransi, boleh bertolak ansur, tapi bukan dalam semua hal. Banyak yang boleh, ada yang tak boleh. Yang ni tak boleh. Contohnya macam kita lah, kita seorang peniaga, seorang politician, seorang korporat, seorang academician, seorang kita banyak benda kita betul ansur, ada benda tak betul ansur yang menyentuh hal maruah, hal peribadi, dan Islam sama. Tapi rupanya berlaku, seberapa besar berlaku, di mana waktu Pope Benedict yang ke-16 melawat Turki September baru lalu. Dia sengaja merancang untuk pergi melawat Turki dan nak masuk melawat masjid The Blue Mosque pada waktu sembahyang zuhur nak diadakan. Bila orang azan zuhur, dia hormat azan, imam nak semayang, begitu dekat dia, kami nak semayang, dia hangguk, dia nak semayang sama. Imam itu pun tak tahu apa yang berlaku, tapi dia benarkan, dia bolehkan. Pope Benedict ni kita tahu dia tokoh besar Roman Catholic. Dia duduk saf yang pertama, belakang imam, dikembar oleh dua penduduk imam. Sorry, yang jadi imam mufti, yang bersama dia mufti Turki, bukan imam, mufti.
Mufti Turki, mufti satu Turki. Mufti takbir, dia takbir sampai habis semayang. Dia bukan Kristian biasa, dia Pope Benedict. Bila ini berlaku, saya kalau sekadar baca berita, saya pun tak boleh yakin. Kita tengok gambar disiarkan oleh Al-Islam dengan kiamnya, dengan tawaduk. Cuma dia kiam, kita kiam kiri, kanan di atas, dia kanan kiri di atas. Tak apalah dia punya pasal. Tapi nampak sangat meletakkan umat Islam ini cukup serba salah, terutamanya mufti itu. Nak kata lupa apa kita dah baca tiap-tiap maghrib. Jangan kamu sembah Tuhan yang kami sembah, kami tak akan sembah Tuhan yang kamu sembah. Sekarang dia nak sembah Tuhan yang kita sembah. Nak larang pun tak boleh, larang pun tak boleh. Nak larang dia nampak sangat Islam tidak toleransi. Orang lain boleh nak sembah Tuhan kita, apa pasal dia punya hal lah, sembah lah. Tapi tidak, ayat kata wala antum abiduna ma'bud. Kamu jangan, kamu tidak boleh sembah Tuhan kami sembah. Sebab lakum dinukum waliyadin. Dia berlaku gambar pertama keluar dalam Al Jazeera. Komen daripada komentar Al Jazeera tu agak berat sikit lah. Mengapa Pop mengambil jalan itu? Mereka tak apalah masa Pop Paul sebelum dia, masa dia pergi melawat di Palestin, dia pergi tempat The Wailing Wall. The Wailing Wall. Bezanya masa Pop Paul dulu dia pergi di Palestin, dia pergi ke Wailing Wall, tempat orang Yahudi sembah ibadat. Dia seorang sahaja pergi semayang macam Yahudi semayang tepi The Wailing Wall. Orang tak semayang, dia seorang. Gambar dia ambil, dia siarkan. Ini dia datang tempat kita pula. Tentulah dia tidak boleh jadi imam. Saya memang takut kalau dia minta jadi imam lah. Haru biru tak apa, biru haru yang kacau ni. Okey, saya lihat ini. Inilah di antara taktik halus kita dihina, dicela, dicerca. Orang semua tahu mengatakan bahawa kita tak boleh benar mereka semua Tuhan kita. Melawat masjid boleh. Sembahyang sorry. Pasal jelas. La a'bud ma ta'bud. Aku tak sembah Tuhan kamu sembah. Kamu jangan sembah Tuhan aku sembah. Kamu nak buat seorang, pergi seorang, dia akan sembahyang sama kami. Dia sembahyang sama kami, tunduk bangun sama kami, kiam sama kita, angkat sama kita. Tak kira apa dia baca lah. Sebab perbuatan itu perbuatan menghina. Cukup menghina. Seolah-olahnya bagi orang yang menyetujuinya, apa salahnya? Kan kita tunjukkan Islam dia toleransi. Itu saya kata, jangan sampai kepada hal Tuhan pun kita tolak ansur. Jangan sampai hal sembah Tuhan tidak tolak. Kalau itu pun tolak ansur, apa yang tak tolak ansur? Lose kita ni sampai langsung tak ada apa benda. Nilai dia langsung pada ketika itu. Tapi dia berlaku ni, satu demi satu yang kena ni. Dia berlaku dan gambar tu dia siarkan. Al-Islam pula siar. Muka depan pula. Saya tidak nampak satu kemuliaan, itu satu kehinaan. Pasal kita membiarkan orang melanggar hukum Quran di hadapan kita. Dan kita macam meredai dia melanggar. Padahal Quran terkata dah, wala antum, kamu jangan kamu sembah, jangan kamu sembah Tuhan yang kami sembah. Semua Tuhan semayang, satu daripada kaedah kita. Maka tidak boleh semayang
Tapi dia berlaku dah. Tengah-tengah keparahan masyarakat Islam. Tinggal tak parah kah? Saddam Hussein, dengan tidak kira lah apa yang dia buat, tapi dia manusia, dia Islam, dia Ahlussunnah wal Jamaah. Dilaksanakan hukuman gantung pada pagi raya. Pagi raya, hari raya kurban. Orang kurban binatang, dia kurban orang pagi raya. Dan mana pernah saya tengok orang gantung, hukuman gantung dibuat tengah khalayak ramai, bukan khalayak ramai ni, khalayak dunia semua tengok. Insan yang nama Saddam itu dimasuk tali jeruk di tengkok dia, dunia semua nampak, ditarik, dunia semua nampak. Nak menunjukkan sama ada nak habaq kata hukum Islam itu cruel, kejam, zalim, atau nak habaq kata pemerintah Islam zalim dan kesemua zalim, atau nak habaq kata hukuman yang dilaksanakan ini tidak berlaku di Amerika dan mereka tidak ada hukum bunuh macam tu. Walaupun orang dulu Lee Harvard Oswald pernah bunuh Kennedy dulu pun dia tak dihukum bunuh. So dia gunakan media yang macam ini satu demi satu dia menghina dan sebagainya. Tapi adakah kita orang Islam, adakah OIC membantah? Sebab hari ini OIC so macam tak boleh bersuara, tak boleh bertindak. Macam itu saya katakan. Kalau saya, perasaan saya tak boleh. Banyak gambar Pope Benedict sembah Islam itu, dia menghina. Sebab dia bukan Islam. Dia tahu kita tak betul pada dia. Dia tahu semua yang kita main-main itu. Dia tahu pun, kita tahu dia orang. Tapi kenapa dia buat? Mengapa dia buat? Tak ada bantahan. Ya, kita sia pula. Sebab saya kata ini di antara benda-benda yang musibah. Di dalaman kita kena, dari luar kita kena, bala bencana kita kena, satu demi satu kena. Banjir tak habis lagi. Berita yang saya tengok tadi sekejap, ramalan cuaca, hujan akan turun sepanjang minggu ni di sebelah utara pula. Masuk utara tu Kelantan, Terengganu dan Pahang. Maksudnya amaran dari Allah, ancaman dari Allah, dan penghinaan yang kita terima tu satu demi satu itu untuk menyedarkan. Kalau balak turun bukan untuk semata-mata kerana nak menyuka hati, nak ceksa orang. Dah. Digunakan la'allakum tarji'un. Semoga kamu balik kepada Allah. La'allahum yadhakkarun. Moga mereka teringat kepada Allah. Sebanyak yang dikatakan demikian. Itu saya kata sebagai komen awal saya mengatakan bahawa itulah di antara sisipan-sisipan dalam kehidupan Islam dan Muslimin zaman mutaakhirin. Kita berhadapan dengan yang besar sekali, dengan gejala kemurkaan Allah itu kepada umat dan kepada dunia. Semakin hari semakin garang dan semakin hari semakin hebat. Dan bencana-bencana pun yang tidak pernah berlaku sebenarnya. Macam yang berlaku sekarang, yang kita ada berlaku di Johor, di Pahang, memang tidak pernah berlaku macam tu. Macam berlaku yang dekat Surabaya. Di Surabaya, berita keluar dalam The Sun. Saya tak nampak dalam berita yang lain, yang cerita kata
bila korek pipe gas untuk dapatkan gas di antara dekat dengan Sulawesi, dekat dengan daripada Surabaya kan. Tiba yang keluarnya ialah lumpur. Keluar, terus keluar lumpur. Tenggelam rumah, dah sampai ke landasan kapal terbang utama di antara Surabaya dengan Jakarta. Dah timbul dah. Mari di mana dia? Bukan keluar gas, bukan keluar air, bukan keluar minyak, keluar lumpur, kelebok. Kalau dia keluar di Kuala Lumpur, tak apa. Memang dia Kuala Lumpur. Yang dia keluar bukan di Kuala Lumpur, di Surabaya. Tak pernah berlaku dan bukan sedikit. Dan mai di mana ni sampai? Daripada bulan Mei kan? Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. 8 bulan. Keluar, tak bonti-bonti lumpur. Nak tutup macam mana bila lumpur keluar, dia jadi timbunan dengan lumpur. Nak masuk tak boleh. Dia terus keluar. Tak pernah berlaku. Kita melihat itu semua sebagai contoh-contoh yang saya nampak itu. Nak mengajak manusia insaf, mengajak manusia balik kepada Allah. Balik prioriti penghidupan ni kena banyak balik kepada berdamping diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah satu daripada pendampingan kepada Allah yang kita belajar ni nak menghalusi hal-hal tentang sembahyang, tentang salat. Yang kuliah yang lepas kita sampai kepada bacaan-bacaan ataupun wirid-wirid yang biasa dibaca selepas sembahyang. Tak baca pun tak apa, dia sunat. Nabi baca, tapi jelaslah Nabi baca, Nabi buat. Dia tidak muwazabah, tidak buat sepanjang masa yang sampai sekali pun tak berhenti, tidak. Dia kadang dibuat, waktu sibuk dia tak buat sebab ini sunat. Tapi yang kita buat, yang khasnya yang orang Malaysia, orang Tenggara Asia khasnya, yang kita duduk baca lepas sembahyang itu, boleh katakan kebanyakan ada contoh dalam ini. Daripada mula kita baca sampai halaman 20, sampai yang minggu sudah itu, memang terbanyaklah bacaan-bacaan. Ini contoh sahaja, makna dia apa sahaja yang nama dia wirid. Wirid itu asalnya maknanya apa yang warid, apa yang datang kepada kita daripada sunnah Nabi, sahabat dan orang-orang yang dapat dipegang ilmu mereka, orang yang siqah. Yang pentingnya ibadat tidak habis dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Tak habis dekat tu. Lepas tu banyak yang boleh kita baca Quran ke, baca zikir ke, baca tahmid ke, tasbih ke, baca ayat Quran ke. Ini ada contoh, itu boleh. So pada sambungan pada malam ini dia nak terangkan sedikit bagaimana caranya untuk kita memelihara, menjaga salat, meninggikan nilai kualiti achievement dalam masa kita menunaikan salat disebut. Dan demikian lagi setengah daripada orang memeliharakan salat sembahyang, dan yang mendirikan baginya ia mengekalkan dan menyungguhkan atas mengerjakannya. Itu 2 poin. Satu, kekal sembahyang maknanya tidak ada yang kita tinggal. Mengekalkan sembahyang, tidak ada sembahyang, tidak ada salat yang kita tinggal dengan sengaja. Tidak menafikan kelemahan kita, kelalaian kita, ada yang tertinggal. Tertidur, tertinggal, letih, sakit, buat operation, sebagainya. Ada, sebab itu sebagai insan biasa tu kita tertinggal. Tapi yang pentingnya kita kekal sembahyang. Kalau tertinggal, wajib diqadakkan segera. Sembahyang yang tinggal wajib qada segera. Maknanya kalau boleh qada ni, maknanya kalau boleh, kalau tertinggal asar tadi itu datang,
qada segera, kalau boleh qada sebelum semayang maghrib itu boleh qada dah. Kalau tak qada sebelum pun tak apa, boleh qada selepas daripada kita semayang maghrib. Wajib kita tidak semayang sunat. Mesti diutamakan yang wajib daripada yang sunat. Maksudnya kena qada dulu. So qada semayang ini ulama bersemua pakat, dia kata yajibu al-qada'u 'alal fawri. Dia wajib qada dengan serta-merta. Maksud serta-merta secepat yang mungkin kena qada. Melainkan kalau kita tertinggal semayang tu tak lama, 20 tahun, tak mungkinlah nak qada serta-merta 20 tahun berapa ribu waktu. Itu maka ulama mengatakan bahawa dia boleh pada ketika itu dia qada tidak berhenti, cuma sekadar hari ni buat 10, besok 10, ataupun hari ni 5, besok 5, setiap hari 5 misalnya lah. Itu pun al-fawri juga, tapi dia boleh melambatkan kerana dia tak mungkin boleh mengqada'kan yang 10 tahun tinggal. Tapi yang nama qada wajib qada. Tidak ada pandangan, tidak ada pendapat dalam mazhab-mazhab fiqh yang muktabar yang mengatakan tidak payah qada. Anda buka kitab mana pun, mazhab mana, mazhab fiqh yang muktabar yang dapat orang pakai, semua kata wajib qada. Pegang yang tu, pegang kita khas Syafi'i, kita wajib qada, kena qada. Dan bukan kekal saja, dan menyungguhkan atas mengerjakannya, maknanya kena buat sungguh-sungguh. Tu dia menyungguhkan itu, kita tidak boleh buat main-main, kena buat cara serius, kena bagi berat, ambil berat. Semayang tu kena ambil berat, dia keutamaan. Tengok macam Al-Wahhab Asy-Sya'rani, seorang ulama besar, Al-Wahhab Asy-Sya'rani, dalam kitab dia Al-Mizan, kitab besar. Ni orang terkenal lah, ulama besar. Dia dalam kitab Al-Mizan, dia sebut, bukan, dalam kitab Al-Minan Al-Kubra, kitab Al-Minan Al-Kubra, dia menyebut, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tulis kitab Minan Kubra itu, dia dah sakit teruk tu, dia dah nak meninggal lah. Dia bersyukur sampai ke saat aku tulis kitab ini, tidak pernah sekali pun dalam umur hidup aku sembahyang di pertengahan waktu atau akhir waktu. Semua sembahyang aku telah aku tunaikan pada awal-awal waktu sepanjang hidup. Dan kitab Minan Kubra, Minan maknanya anugerah. So, boleh manusia dia punya disiplin diri dia sampai ke peringkat dia boleh sembahyang sepanjang hidup dia. Dia umur lanjut, yang umur muda pun Imam Nawawi saja. Imam Nawawi walaupun dia alim besar, kitab dia banyak sebagainya, dia meninggal umur 45 je, umur muda 45. Tapi Asy-Sya'rani orang tua, tapi di sepanjang hidup itu dia boleh semayang, semua semayang waktu dia semayangkan pada awal waktu, semua semayang. Bertanya kita sekarang, jangan kita semayang awal waktu, akhir waktu pun terlepas. Itu yang bila ulama dulu mengatakan menyungguhkan atas mengerjakan dia. Dan yang terbaik dia kata, yang sempurna lagi pula, sembahyang lebih dah sempurna dah, nak lebih sempurnakan lagi, mengerjakan dengan berjamaah. Walaupun sembahyang seorang tu dah sempurna bagi seorang, tapi dengan berjamaah perbuatan yang sama, cuma dengan nama jamaah, sekurang jamaah 2 orang. So digandakan pahala. Kita pun tahu 27 kali ganda pahala. 27 hari itu, 27 kali ganda tu maknanya, kiralah 27 kali semayang, gandaan pahala tu. Hanya dengan kita berjamaah sekurang-kurang 2 orang. Kita akan jumpa nantilah, dengan semakin banyak jamaah maka dia semakin banyak pahala. Sebab tu maka logik, sebab tu kita boleh nampak
mukjizat Nabi. Kerana Nabi katakan bahawa sembahyang yang paling tinggi sekali nilai pahala dia ataupun paling banyak sekali ganjaran dia sembahyang masjid haram. Yang kedua sembahyang masjid dia Nabi. Ketiga sembahyang masjid Al-Aqsa. Kenapa masjid haram sampai 100,000 kali ganda pahala? Tengok, dipertahankan di zaman Nabi sampai ke zaman ini. Kalau banding antara mana banyak orang sembahyang masjid Madinah dengan masjid Mekah, jawapan dia memanglah umumnya masjid haramlah orang yang paling banyak kali sembahyang dalam semua waktu dan tak pernah tinggal. Sekarang semakin banyak, seorang haji pun 25 million. 25 million sembahyang itu semua boleh katakan majoriti sembahyang jamaah Masjid Haram. 25 million orang sembahyang. Sebab tu maka sesuai dengan yang pahala yang dibagi 100,000 kali ganda pahala. Pasal jemaah ini bergantung kepada semakin banyak orang, semakin banyak pahala. Sebab tu maka sembahyang 2 orang itulah yang dikatakan dengan 27 kali ganda. Minimum kepada sembahyang jamaah 2 orang. Dan 2 orang ini pula dia terbuka. Dia tidak mengatakan mesti kedua-dua orang itu akil balik. Dia tak kata begitu. Maknanya kemungkinan ada berlaku kita sembahyang jemaah juga, tapi belakang sembahyang dengan cucu. Kalau anak tu mana besar lah, cucu tu kecil lah, dia tetap jemaah. Sebab tak boleh sembahyang jemaah itu sembahyang yang lebih daripada seorang. Maknanya kemudahan yang Allah Ta'ala bagi itu begitu banyak. Sebab tu kena muwazabah ni, maknanya seorang di rumah di manakah kena buat jemaah. Itu yang saya selalu komen tu, kata kenapa yang bila kita tengok the majority orang-orang Islam di Malaysia khasnya, saya sebut dah, saya ulang banyak kali, bila pergi semayang nanti tempat ada RNR tu, tepi jalan yang kita berhenti tempat berhenti minum makan restaurant tu, pergi semayang di surau tu. Kalau tak organize semayang jemaah, anda masuk tengok semua semayang masing-masing. Tiga hari sudah saya pergi Langkawi tu, padahal semayang di Golden Lounge saya masuk dulu. Ni baru 2-3 sudah. Saya masuk dulu. Saya ada 2 orang lebih wudu. Saya nak semayang, saya tunggu mereka. Dia tunggu. Lama saya ambil wudu. Kita ketubang. Tak apa. Saya pun semayang. Datang seorang dengar belakang, Allahu Akbar. Saya alhamdulillah ada orang jamaah, untung gua ini. Rokok, dia tak rokok. Akhirnya rupanya seorang sembahyang sebelah kanan saya, sebelah belakang, seorang kiri saya, 2 sembahyang masing-masing. Saya di depan. Dia tak ikut. Saya bagi salam. Tak apa, bagi salam, keluar minum kopi sekejap, keluar bagi salam saya. Ustaz nak pergi ke mana? Saya tak kenal pokok ni. Itu sembang kata. Itu soal tu. Datuk dia sebut pasal khutbah raya ni. Datuk sebut khutbah raya tu, dia berkata ada Datuk tak. Dia kenal saya. Tapi kenapa tidak boleh sembahyang jemaah? Takkan orang tu tak tahu mengatakan sembahyang jemaah ini lebih baik sembahyang seorang, pahala 27 kali ganda. Takkan tak tahu. Aku tak tahu sembahyang apa. Tak, bukan salah dia. Itu trend. Tak tahu pasal apa. Kejahilan ke ataupun kan apa, tak. Apa masalah? Kalau ke semua tu tak mau orang jadi imam, dia masih sembahyang seorang, tak apalah. Tapi saya di depan, saya duduk tempat imam tu dah. Di belakang takbir Allahu Akbar. Tapi tak, dia tak ikut.
kecewa pun ada, kesihan pun ada, rugi aku hari ni mengerjakan dengan berjamaah. Kerana bahawa seorang yang sembahyang berjamaah itu lebih atas sembahyang seorang dirinya dengan 27 darjat ataupun pangkat ataupun pahala. Ni kita dah ulang selalu ni. Dalam ulang selalu, dalam bagi insentif selalu dan sebagainya, masih ini masalah. Nak kata sekolah tak ajar, sekolah ajar. Nak kata tak ada maklumat, kadang-kadang masjid baca khutbah sebut. Tapi nak kena, mungkin kena buat kajian kot. Kenapa orang masih tidak mau cari peluang sembah jemaah? Kes sembah jemaah ini dalam kitab fiqh yang lain, sampai dia menyebut, kitab fiqh menyebut selalunya, kalau kita sembahyang jadi imam, memang ada makmum dah belakang kita ni, terdengar seorang batuk di belakang selama wudu, yang kita yakin dia nak sembahyang, kita dekat yang terakhir dah. Dia sunat imam itu mentakhirkan, memanjangkan, boleh tunggu tu, tunggu dah sampai dia masuk dalam rokok tu. Sebab rokok ni rukun panjang, tidak kita rukun pendek, kita belajar dah. Rukuk dalam rukun yang panjang boleh tunggu, sunat tunggu dia. Ni kalau tunggu dia teruk-teruk, dia main Allah Akbar, dia rokok dulu daripada kita. Maknanya kena nak cari kenapa dia tidak mau pahala yang lebih, perbuatan yang sama. Tak tahu pasal apa. Kena cari jawapan Mutalilah. Seperti barang yang datang pada hadis kata begitu. Maka orang yang memudahkan dengan laba ini, orang memudahkan dapat untung ini, dia mudah saja dapat untung ni, laba untung. Dibangsakan laba pada agama. So, ini suatu kerja yang memberi keuntungan pada agama dia. Agama maksud dia pada amalan keagamaan dia. Semakin kita mendapat untung pada agama, semakin maknanya semakin banyak dapat pahala. Semakin berguna kita, semakin committed kita dengan agama. Sebab tu semakin banyak pahala dapat, semakin baik. Tak ada sebab orang tak nak pahala. Tak ada sebab. Orang nak pahala. Jika nak pahala, mengapa tak buat? Tu yang saya kata nak perlu jawapan yang masalah lain. Lagi ukhrawi, ini untung akhirat. Padahal tiada payah menghasilkan dia. Apa payah sangat? Macam saya sebut tadi tu. Ada di rumah kita pun, kalau kita nak semayang, tunggu sekejap isteri sedang masak, tak apa. Kita tunggu 15 minit bagi dia selesai, kita semayang sekali. Saya tak boleh tinggal jemaah yang kat jah pada rumah. Kalau di mana pun memang kita selalu, kadang dia tunggu saya, memang semayang sekali. Untung. Dan tiada patut mencapaikan dia. Maknanya tiada patut, tak patut untuk tak capai dia. Patutlah dicapaikan dia, dapatkan. Maka adalah orang itu orang yang memudahkan agamanya. Kalau orang yang tak mau dapat pahala, tak mau capai maksud berjamaah itu, maka orang itu orang yang dia memudahkan agama dia. Ini yang kata memudahkan agama, yang saya tafsirkan dengan makna riddah, itu dia makna yang besar. Riddah yang dipanggil murtad, gejala murtad itu di antaranya istighfafun biddin. Dia memudah-mudahkan agama dia. Memudah-mudahkan maknanya dia pandang ringan. Hatta kepada pahala pun dia pandang ringan. Dibagi maksud dia tak langsung tidak nak menunaikan sembahyang jamaah walaupun hukum orang tahu dia, kita fardu kifayah. Kalau ada orang buat, lain tak payah, bukan begitu. Tapi tidak berdosalah jika ada orang buat. Tapi yang maksudnya yang memudah-mudahkan ini, bimbang takut kepada dia memudahkan agamanya. Dan orang yang tiada menghirau akan dia, orang ini macam dia tak menghiraukan agama dia, tak menghiraukan tuntunan agama dia. Dan lagi kerana kata setengah ulama, ia fardu kifayah. Ya, setengah mengatakan fardu kifayah, setengah mengatakan bukan fardu kifayah, dia menyempurnakan pahala.
diperang akan orang yang meninggalkan dia. Di sebuah kampung ke semua sekali, seorang pun tidak mau sembahyang jamaah, mereka meninggalkan fardu kifayah. Yang tinggal fardu kifayah itu boleh imam pemerintah memerangi mereka. Dan lagi pula kerana membaharakan mazhab yang mengatakan orang yang berjiran masjid tiada harus sembahyang mereka dalam masjid jamaah. Maksudnya ada hadis yang mengatakan la solata man bijaril masjid illa fil masjid. Maksudnya tidak sempurna pahala sembahyang bagi orang yang berjiran dengan masjid melainkan di masjid. Tadilah maksudnya pahala yang sepatutnya dapat 27, dia sembahyang seorang dapat 1 sahaja. So memanglah solat tidak sempurna, pahala yang sepatutnya dapat maka dia tak dapat. Sebab tu dia katakan bahawa maka sembahyang jamaah di mana pun sebagai satu daripada tuntutan hukum yang patut dipenuhi. Kata setengah ulama membandingkan sembahyang berjamaah itu seperti air yang banyak, tiada menajiskan dia kedatangan najis, melainkan berubah rasanya. Tengok dia punya bandingan, dia punya analogi. Sembahyang jamaah ini ulama menganalogikan dia dengan air. Air sedikit dengan air banyak. Air sedikit sembahyang seorang. Air banyak sembahyang jamaah. Air sedikit kalau kena najis sedikit, air jadi najis. Air setimba, air 1 tong yang kurang 2 kolak, terkena najis sedikit, tak berubah warna, tak berubah bau, tak berubah rasa, tapi hukum dia kesemua najis. Sedangkan air banyak dianalogikan dengan sembahyang jamaah macam air yang banyak. Bila air yang banyak, air yang lebih 2 kolak. Air itu kalau kena najis, asalkan tidak berubah warna, bau dan rasa, dia tidak jadi najis, tetaplah mutlak. Maksudnya sembahyang seorang amat mudah terdedah kepada kesilapan yang boleh merosakkan sembahyang. Macam merosaknya air sedikit bila kena najis. Bila sembahyang jamaah ditampung, menampung. Contoh tampung menampung, dia sembahyang orang masbuk, dia tak sempat baca Fatihah habis, dia baca 1 ayat sahaja bismillahirrahmanirrahim, dia tunduk rukuk sama dengan imam, maka dia dapat rakaat itu. Walaupun jelas dia kekurangan, tak baca Fatihah habis, tak apa. Itu yang dikatakan dibandingkan sama dengan air yang banyak. Kekurangan sedikit ditampung dan sah sembahyang itu, maknanya tertampung sembahyang dia. Itu punya halusi, satu analogi, satu contoh saya kata. Itu dia cakap kedatangan najis melainkan berubah rasanya atau warnanya atau baunya. Itu najis lah. Air banyak mana pun, air 1 perigi pun kalau masuk bangkai berubah warna, berubah bau sebagai, memang najis walaupun lebih 2 kolak. Kita bercakap ni air yang lebih 2 kolak, air perigi, jatuh tikus seekor, tak apa, boleh ambil sembahyang, boleh mandi wajib. Air lebih 2 kolak, jatuh lembu seekor, mampu dalam tu, tapi air tidak bau, tidak berubah warna, tak bau rasa, tak apa, dia tetap mutlak. Hukumnya begitu. Nak minum, cari air lain lah. Air itu dah tidak kotor, tidak najis, itu cerita lain. Ada kuman cerita lain. Tapi sebelum boleh tak mau begitulah. Tak mau berlaku demikian. Okey. Bersalahan air yang sedikit jadi najis dengan kedatangan najis. Sebut tadi dah. Jikalau tiada berubah rasanya atau baunya sekalipun. Itu kita faham dah. Dan demikian lagi, ini poin baru, demikian lagi syaitan kuat atas orang yang sembahyang sendirinya. Itu. Tiada kuat ia atas orang yang sembahyang berjamaah. Makna dia,
gangguan syaitan ke atas orang yang sembahyang seorang lebih kuat, lebih mudah dipengaruhi daripada orang yang sembahyang berjamaah. Bukti dia mudah. Kalau sembahyang seorang, selalu kita terlupa dan was-was. Lalu terlupa rakaat, bilang rakaat kita lupa, kadang baca qunut kita lupa, kadang tahiyat awal kita lupa. Dalam sembahyang dah lupa tu kena buat macam mana ni? Nak patah balik ke, nak pakai, nak cut dulu kah? Itu yang akhirnya sujud sahwi. Kalau dalam sembahyang jamaah, apa nak was-was Kita makmum, imam biasanya jangan lupa, jaga. Biasanya lah. Kena lupa pun orang belakang tegur. Orang belakang tak sibuk lah. Sebab tu maka orang belakang tak timbul dah. Aku lupa tahiyat tak timbul, lupa rakaat tak timbul dah. Pasal imam dah buat segala-galanya. So lebih tenang hati. So syaitan dia masuk bila ada peluang untuk menimbulkan syak, menimbulkan waham, menimbulkan tidak yakin. Itu kerja syaitan. Dia katakan min syarril waswasil khannas. Dia waswas. Sepanjang semayang itu masa yang cukup terbuka ruang orang sembahyang seorang untuk dia hasut. Jamaah payah sikit. Itu yang dimaksudkan. Dan lagi orang yang sembahyang sendiri itu tiada disuruh melainkan barang yang diakalkan dia. Jemaah itu disuratkan baginya sembahyang sempurna jika tiada diakalkan. Maksud dia, sama ada kita nak gunakan akal ataupun tidak, memang kita nampak sangat secara logiknya. Bila sembahyang beramai-ramai jamaah itu lebih sempurna sembahyang berbanding dengan sembahyang seorang. Setidak-tidak kita nampak kalau sembahyang seorang cincai, baca cincai, sap-sap-soi, rokok lebih kurang, pakaian lagi teruk. Kalau seorang kadang-kadang tu cukup dengan kain saja ya. Oh, jenis kain yang dia tinggal itu pun kain bulat tu. Bukan lepas gitu, langkah keluar pakai seluar pergi pejabat, balik buang seluar pula, langkah masuk balik tu. Cukup senang. Kita nampak kalau kita akal pun kita nampak memang nak pergi sembahyang surau, pergi sembahyang masjid, ke sembahyang jemaah di rumah dengan isteri pun takkan kalau saya sembahyang jemaah di rumah, kat atas belakang saya tak pakai baju walaupun isteri kita tak pernah saya buat kerja lagu tu. Tapi saudara kena mengaku kalau sembahyang seorang tu yang saya kata sampai ke pangkat kain tu pun nak isteri balik kampung, kain bulat gitu seminggu. Ada mesyuarat di luar mana tu, pergi ke Iran ke pergi ke mana tu, balik seminggu kain bulat je. Elok. Okey, sebab tu segi akal kita terima sembahyang jamaah itu dia lebih sempurna, pakaian pun sempurna. Kadang-kadang tu lagi jemaah yang sempurna lagi. Dalam jemaah kita ada azan, kita sekurang-kurang iqamah. Tapi sembahyang seorang ni memang kita kena mengaku lah, kadang-kadang tak kamat pun. Milik sembahyang Allahu Akbar tu kata apa? Allah kamat sunat aja. Seorang boleh buat, tapi kalau dah jemaah kita ada iqamah, ada doa. Hatta lepas sembahyang pun kita nampak kalau sembahyang seorang, Waalaikumsalam, kita bangun. Tapi kalau jamaah tak ada lah kita ni kalau melipat orang sembahyang jemaah, walaupun boleh buat lepas sembahyang, bukan mesti nak wirid dulu, baca doa pendek ke. Tapi dalam jamaah kita buat. Nak confirm mengatakan bahawa kalau kita gunakan akal kita, memang sembahyang jamaah itu banyak sangat fadilat dia dan kelebihan dia. Dan lagi sembahyang jamaah itu tali yang disuruh kita berpegang dengan dia.
Yang dalam firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillah jami'an, berpegang kamu sekaliannya dengan tali Allah. So dia balik kepada hujah itu, maknanya hujah jami'ah tu, wa'tasimu, hendaklah kamu berpegang teguh. Berpegang tu senang cakapnya, beramal sepenuhnya. Kalau pegang saja tak beramal, buat apa? Wa'tasimu tu terjemah berpegang tu maksud beramallah kamu bihablillah, dengan agama Allah. Tali Allah ialah agama Allah. Beramallah kamu dengan ajaran dalam agama Allah, agama Islam. Jami'an ada dua makna. Jami'an bermakna kesemua sekali yang dituntut. Satu. Yang kedua, jami'an maknanya beramai-ramai. Jamaah itu makna ramai, sembahyang jamaah, sembahyang ramai. Kalau jami'an juga dia panggil ramai. Bila ramai itu ada makna je, hatta sembahyang jamaah itu menafsirkan bagi tuntutan wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang kamu, beramallah kamu sekaliannya dengan tali Allah, agama Allah. Maka tiap-tiap orang yang lalai akan dia itu, sungguhnya sangatlah besar ia lupa akan masalah agamanya. Dia pergi situ. Dia pergi orang yang lalai, tidak melakukan demikian itu, dia lupa maslahat kebaikan agamanya. Dan sedikit gemar ia daripada menyungguhkan pekerjaan akhirat. Orang itu orang yang tidak gemar untuk melakukan pekerjaan mendapat pahala di akhirat. Semua sekali yang dituntut. Satu. Yang kedua, jami'an maknanya beramai-ramai. Jamaah itu makna ramai, sembahyang jamaah, sembahyang ramai. Kalau jami'an juga dia panggil ramai. Bila ramai itu ada makna je, hatta sembahyang jamaah itu menafsirkan bagi tuntutan wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang kamu, beramallah kamu sekaliannya dengan tali Allah, agama Allah. Maka tiap-tiap orang yang lalai akan dia itu, sungguhnya sangatlah besar ia lupa akan masalah agamanya. Dia pergi situ. Dia pergi orang yang lalai, tidak melakukan demikian itu, dia lupa maslahat kebaikan agamanya. Dan sedikit gemar ia daripada menyungguhkan pekerjaan akhirat. Orang itu orang yang tidak gemar untuk melakukan pekerjaan mendapat pahala di akhirat. Sebab ini akan balik kepada dalam kehidupan dunia ni memang kita boleh terasa, boleh kita rasa bila kita kerja kuat untuk faedah duniawi kita, agama kita lah, anak, isteri kita. Sebab dengan kita nampak laba, untung yang kita dapat daripada kerja kita buat, tak kira apa kerja saudara lah, maka kita semakin seronok bekerja, semakin usaha, semakin masa semakin panjang, semakin lama, makin bersungguh-sungguh, makin perah otak, pasal kita nampak keuntungan duniawi. Kita nampak dengan wang ringgit yang masuk, dapat tengok graf keuntungan tiap tahun bertambah. Tahun ni untung sebelum cukai sekian banyak, tahun depan untung sebelum cukai makin banyak. Kita nampak yang itu, maka kita terpaksa kita gunakan sepenuh tenaga bagi mendapat faedah itu kerana kita nampak. Tapi kalau kita nampak juga bahawa laba di akhirat, bila kita buat sesuatu yang mendatangkan laba, keuntungan di akhirat, kita nampak, kita seronok kerana dia telah terkumpul dan nak kumpul lagi, nak banyak lagi, macam yang kita tuntut dunia. Tapi masalahnya yang katakan orang yang lalai akhirat ni, bahawa dia bila sampai ke peringkat dia tuntut dunia, nah banyak seronok betul lah. Tapi sampai lupa kepada akhirat, lupa kepada sembahyang yang asas pun lupa. Usahlah jemaah ni. Lupa kepada kebijakan-kebijakan yang lain, maka rugilah dia kerana pada ketika itu dia memberi keutamaan kepada sesuatu yang akan dia tinggal, tidak beri keutamaan sesuatu yang kekal. Itu yang Nabi kata, fa'asiru ma yabqa ala ma yafna.
Asiru, utamakanlah ma yabqa, barang yang kekal abadi, ala ma yafna, atas benda yang akan punah binasa. Atas benda akan punah, akan hilang daripada kita satu masa kelak. Itu pun bukan kalau yang kita tinggal itu memberi manfaat kepada kita lepas mati, sebelum mati, tak apa. Tapi kadang yang kita tinggal itu dia mendatang bala kepada kita. Satu yang jelasnya bala kepada kita dengan tinggal harta. Kalau waris kita menggunakan harta itu untuk merosakkan diri mereka, kalau harta digunakan untuk melalaikan Allah Subhanahu Wa Taala, atau berbunuh-bunuhan anak beranak kerana merebut harta pusaka. So bayanglah macam kisah macam kawan saya yang sebab sekarang menderita kerana harta pusaka itulah. Dia murid kita, murid Darul Syifa, dia buka dia kerana sikit gaduh pasal harta pusaka. Adik jemput abang pergi ke rumah dia, selesaikan. Aku selesaikan malam ni juga, main rumah aku malam ni. Abang pergi ke rumah, bagi salam, buka pintu. Buka pintu saja, abang tengah-tengah pintu tu, satu timba kampung cuka getak. Dia simbah muka. Kedua-dua mata hancur, guna, muka kedut, tak mati. Badan ni berbuah. Pingsan, masuk hospital. Merana sampai hari ni. Adik pula kena masuk penjara 12 tahun pasal berebut harta pusaka. So maknanya, adakah bapa dalam kubur mendapat kebaikan? Putus silaturahim adik dengan abang, dengan keluarga pecah dua. Itu saya kata, ini yafna ni, dia binasa. Asiru yang utama, tu yang nak katakan, wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wal baqiyat, yang baki, as-salihat, yang paling baik. Apa yang baki yang paling baik? Dalam tafsiran, yang baki kepada kita yang paling baik, yang paling rendah sekali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu akbar. Menyebut demikian itu dia tinggal, dia baki kepada kita, meninggalkan kepada kita as-salihat, cukup baik bagi kamu. Khairun inda rabbik, itu lebih baik bagimu kepada Tuhanmu. Wa khairun amala, sebaik-baik yang kamu berangan-angan dan bercita-cita. Maknanya pahala. Kerana itulah maka orang dahulu, orang zaman awalan dululah, macam yang Quran sebutkan, was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im. Orang-orang dahulu ni yang kena faham mereka, inilah yang utama dalam kehidupan, inilah yang paling besar masa untuk mereka kejar. Kejar apa? Kejar pahala ni, kejar kerja ukhrawi, kejar kerja yang sedikit, pahala yang banyak, kejar benda yang kita buat yang sama tapi kena buat pahala banyak. As-sabiqun, maka berlomba-lomba melakukan itu. As-sabiqun, orang yang berlomba-lomba, yang tidak lepas peluang melakukan yang sebut tadi itu. Ulaikal muqarrabun, orang itulah orang yang dimasukkan dalam golongan yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Muqarrabun, daripada takwa datang muqarrab, orang yang hampir. Okey,
Apa jadi jika sampai kepada ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Allah bagi janji kepada mereka dah, kalian yang buat demikian akan ditempatkan dalam surga-surga yang penuh dengan nikmat. Maknanya jannat, dalam surga-surga. Mengapa dikatakan surga-surga padahal satu surga pun cukup sangat dah? Tak apalah, surga nombor 7 pun tak apalah. Kawan saya kata kaki lima tak apa Ustaz. Nak masuk kaki 5 surga. Tak apa. Maksudnya di dunia pun mereka mendapat syurga. Syurga dunia, kerahmatan Allah, kenikmatan Allah yang diberikan kepada hambanya, itu juga merupakan satu syurga. Terhindar daripada bencana, bala, satu nikmat. Setiap kali kita melihat bala, cuba lihat, kita alhamdulillah. Ni masih lagi 40,000 orang ni yang di pusat-pusat pemindahan tak balik daripada sebelum raya sampai sekarang. Belum balik. Cuba bayangkan kesusahan. Kita, siapa yang kena? Rumah saya kata payah banjir rumah saya. Kalau rumah saya banjir, dah, kita teringat, bukan teringat kita kata. Teringat kita berada dalam suatu suasana keadaan kemurkaan Allah yang merata. Cuma rahman Allah itu dia tak turun ke semua sekaligus. Tang ini. Besok lusa kita pula mungkin, tapi akan tunggu. So, okey. Kesemua ini akan kita tinggalkan. Fa'athiru, kita kena beri keutamaan ma yabqa, barang yang kekal abadi bersama kita. Apa dia? Pahala. Orang tak boleh ambil. Harta bank boleh ambil. Kita mati pun bank boleh ambil. Boleh caveat lagi dan sebagainya. Tapi kalau pahala, tak. Itu yabqa. Alam yafna, atas benda yang akan binasa daripada kita. Apa saja yang saya miliki ini, semuanya akan binasa. Okey. Maka tiada ketahui orang yang menuntut akan dunia menanggung ia akan penat dan payah ia kerjakan yang berat, berjaga malam dan berpanas ia sehari, manakala hasillah baginya, maksudnya suku sejemput daripada labanya. Percaya lupa ia daripada menanggungkan akan payah. Maksud dia, untuk mendapat kerja dunia pun bukan senang, untuk mendapat kemudahan dunia pun bukan senang. Jaga malam, berpeluh siang hari, cari rezeki tu, nelayan. Belum tahu dengan belanja minyak yang mahal sekarang, pergi dengan bot, belum tahu boleh ke tidak. Kadang pergi banyak tak boleh. Hatta cari kayu gaharu dalam hutan, belum tahu jumpa ke tidak. Yang mustahak kali boleh balik ke tidak. Sesat. Berniaga, keluar modal banyak, belum pasti untung, malah banyak yang gulung tikar. Cuba tengok surat khabar, dalam surat khabar Melayu mana-mana, berapa halaman tu ruangan yang cerita orang bankrupt. 4 halaman surat khabar tiap-tiap hari yang bank tuntut, yang declare bankrupt, kalau sehari 4 halaman surat khabar, berapa ratus orang sehari, tiap-tiap hari. Maknanya mereka kerja sungguh-sungguh, usaha kuat, buat sungguh-sungguh, tapi yang berakhir dengan bukan laba, dia rugi, dia bankrupt. Kita minta simpang lah, minta simpang, jangan bankrupt. Itu nak sebut kata memang teruk, kerja berat, jaga malam, berpanas ia sehari, hasilnya bagi maksudnya sikit saja. Apa yang sedikit tu, kalau untung pun tidak pernah ada untung yang Allah Ta'ala janjikan macam Allah janji nak bagi. Contoh dia, kalau kita buat untuk dunia,
dapatlah apa yang kita dapat jika dapat. Kalau tak dapat, kita susah, kita binggat dan sebagainya. Tapi untuk Allah, sepaling-paling tidak suatu pekerjaan yang baik, hasanah, Allah janjikan dengan 10 kali ganda. Dengan ayat, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Buat suatu kebajikan yang mendatangkan pahala buat kerana Allah, paling remeh, paling koman sekali, Allah balaskan dengan 10 kali ganda. Sampai kepada 700 kali ganda. RM1 yang kita belanjakan di jalan kebajikan kerana Allah, derma ke, bagi bantuan fakir miskin ke, bagi orang mangsa banjir ke, bagi tabung khairat buat masjid dan sebagainya, dijanjikan seperti satu biji tanaman yang kamu tanam, dia tumbuh, itu dia investment, dia tumbuh 7 tangkai, satu tangkai ada 100 biji, maknanya satu yang kita buat, katakan kalau wang RM1, Allah janjikan sampai balasan 700 kali ganda, sampai kepada 1000 kali ganda. Apa dia? Macam semayang Masjid Nabawi, satu semayang sampai kepada 1000 kali ganda, sampai kepada 100,000 kali ganda tadi semayang Masjid Haram. Maknanya korang langsung tidak ada, yang ada pun untung dan labanya banyak. Bank rakyat paling banyak pun 15%. 15 itu pun bukan semua orang dapat. Besar dah tu. Bank Islam lagi bagus. Okey. Sebab tu dia cuba tu certain nilai yang value added-nya, yang bertambah nilainya, kita lihat balik pembentangan yang ulama dulu buat dalam konteks semayang pun dia boleh pergi sampai ke situ, nak timbulkan satu motivasi bahawa kita diminta gemar melakukan kerja yang mendatangkan laba daripada menanggungkan akan payah-payah dan dimudahkan segala yang payah-payah dan membilangkan barang yang tercapai daripada laba dunia yang fani itu akan tuannya yang amat besar. Maksud dia taklah laba dunia, laba yang akan fana, yang akan binasa. Laba dunia, laba yang akan binasa. Laba akhirat, laba yang tidak akan binasa, sebab tuannya amat besar. Allah Ta'ala yang maha pengampun, maha pemurah. Barang siapa tidak mengirakan pekerjaan ini, kalau orang tak mau hitung, tak mau nak fikir dua perumpamaan tadi, dua kelebihan tadi, di atas dunia, kena buat. Jangan tinggallah dunia yang semua teruskan, tapi jangan sampai lupa habuan yang di akhirat ni. Jangan lupa. Saya katakan, siapa yang tak mau kira pekerjaan, tak mau bilang ini dan membilangkan barang yang tercapai daripada laba dunia yang fana itu akan tu. Dan siapa tidak mengirakan pekerjaan ini bagi dirinya, dia akan rugilah. Dengan berkira, dengan melihat balik ini keuntungan, memberi satu motivasi kepada kita untuk buat lebih. Untuk buat lebih bagi kepentingan kita di akhirat. Adalah ia daripada Allah, dibilangkan daripada orang yang munafik. Kalau jika tidak buat demikian, tidak perhati, tidak kira, tak mau ambil berat kepada apa yang Allah janjikan di akhirat, sampai kepada Tok Syekh kita mengatakan dia seorang yang munafik. Bagi maksud. So kalau kita mengatakan bahawa mana lebih baik di antara kita mendapat kenikmatan dunia tapi kita hilang akhirat, kita dapat akhirat hilang dunia. Kita kata kita mau biar dapat akhirat, hilang dunia tak apa. Tapi yang kita nak kalau boleh dunia kita dapat, akhirat dapat.
Tapi kalau orang yang kira dunia sahaja sebab lupa kepada akhirat, tak mau ambil peluang, tak mau berkira, itu dia katakan munafik tu. Lidah kita kata nak akhirat, tapi kita beramal bukan akhirat. Itulah mesej dia. Melainkan nyata ada padanya daripada uzur yang mengharuskan meninggalkan berjamaah. Semua kewajipan ada execution, ada excuse. Semua kewajipan dalam Islam tidak absolute, ada excuse. Macam kewajipan jihad, perempuan excuse, dia tak diwajibkan tapi boleh keluar. Perempuan zaman Nabi keluar walaupun tak diwajibkan. Orang cacat zaman Nabi, al-mu'awwiqin, tak diwajibkan pergi jihad, excuse, tapi mereka insist nak keluar. Macam seorang yang baru masuk Islam, orang Islam yang faham Islam, dia wajib berjihad. Tapi orang yang baru Islam, dia tidak wajib berjihad kerana dia belum melakukan pekerjaan-pekerjaan yang asas. Dia pun tak faham mengapa berjihad ni, dia tolak daripada iman. Tapi berlaku, walaupun dia excuse. Seorang orang Islam zaman Nabi di Madinah menjelang peperangan Uhud, menjelang perang Uhud, dia dengar kata, dia baru Islam, dia dengar Nabi bersiap-siap nak keluar peperangan. Dia bertanya Nabi, adakah saya wajib keluar perang? Kamu belajar dulu, kamu perkuatkan dulu kepahaman, komitmen dan sebagainya. Tapi kalau saya keluar juga boleh tak? Kamu tidak wajib, tak mesti. Boleh tak? Kalau saya keluar boleh tak? Nak keluar boleh tak? Kalau saya keluar perang ini, kalau saya mati, apa saya dapat? Nabi kata, keluar perang ini, perang jihad ini, perang sabri ini, perang kerana Allah Ta'ala. Kalau kamu buat perang kerana dia, kamu mati, kamu dimasuk, mati roh kamu dan kamu akan dimasuk dalam syurga. Syurga tu apa dia? Nabi nikah jawab, syurga itu satu kenikmatan mala ainun ra'at wala udhunun sami'an wala khata biqalbi bashar. Syurga satu tempat tinggal yang nikmatnya kamu tidak pernah melihat itu, nikmat sebegitu dalam alam dunia ni. Kamu tidak pernah mendengar kemerduan suara semerdu itu dalam dunia. Kamu tak pernah terlintas dalam hati kamu itu yang kamu nak capai. Kesemua segala kesempurnaan kamu nak apa semua dapat. Dia kata, izan akhruj. Kalau begitu aku keluar. Sebab tu dalam perang Uhud ni kita ada dua siri. Siri pertama kita menang, siri kedua kita kalah. Dia keluar pergi, dia hati dia bulat, pergi perang. Round yang pertama selesai, kita menang. Nabi tengok orang yang, beberapa orang yang meninggal awal tu tak banyak, pergi awal. Kedua kita banyak meninggal. Berjumpa dengan dia. Dan Nabi tengok dia, Nabi tunduk. Dikatakan Nabi telah kucup dahi dia. Bila sahabat tengok begitu, yang jarang Nabi buat. Orang Islam sendiri yang banyak syahid. Seorang tanya, lima fa'altahu ya Rasulullah, kenapa kamu buat demikian kepada dia? Walfu,
Nabi kata, aku ternampak dia sahaja. Allah nampakkan aku terus daripada darah dia yang mula menitik di tanah tadi, roh dia keluar bersama, dia ketika macam ni, roh dia keluar tu, roh dia berada dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. So, aku cium dia itu, roh dia berada dalam syurga. Ini orang yang benar dalam cita-cita dia. Islam baru sangat je, tapi dia benar diri dia sampai dia mati, ruh dia dah masuk syurga. Yang selepas perang itu, dalam satu peperangan Khaybar, tentera musuh tidak sebanyak tentera kita, tapi kita kalah juga pangkat pertama. Allah turunkan, nak cerita seorang lagi pula orang yang baru Islam juga, minta nak keluar tadi juga. Nabi tak bagi pada mulanya, akhirnya Nabi bagi dia keluar perang. Sama lebih kurang senario, keluar perang. Habis perang Khaybar kita menang. Apa kita menang Khaybar, Nabi membahagi-bahagikan harta rampasan perang. Bagi, panggil si fulan, bagi sampai ke dia ni orang yang baru Islam tadi ni, yang keluar sama senario dia. Kalau aku keluar perang ni, kalau aku mati aku dapat apa? Dapat syurga. Sampai ke dia bagi. Dia tanya Nabi, walima hadha ya Rasulullah, ni untuk apa? Dia kata, ini wa'lamu annama ghanimtum, ketahuilah apa yang kau dapat ghanimah itu dapat Allah ada untuk kebajikan, Nabi ada dan bagi orang yang berperang. Kamu orang yang berperang, kau dapat bahagian. Dia kata, lam akhruj li hadha, akhruj li uqtal hahuna wa adkhul jannah. Saya dalam kepala saya keluar perang tadi ni, bukan saya nampak semua ni. Saya tak masuk langsung dalam kepala saya, lepas menang perang ni dapat rampasan perang. Saya tak nampak. Yang saya nampak pun biar ditikam di sini, biar musuh tikam dalam lubang engkau ni, biar saya mati masuk syurga. Nabi kata, kalau kamu nak tanazul, kamu tak ambil tak apa. Ya, aku tak nak. Aku nak ditikam sini. Dia beralih dari Nabi itu, bagi ruang ke orang lain, dia berjalan tu. Kan sistem ketika kan orang ada yang mati belum dikebumikan dan sebagainya, ada musuh, ada orang kafir yang dia buat mati, rumah darah belakang dia mati. Dia nak panah Nabi, tak jauh, dia panah Nabi tu, kawan tu beralih, tup kena sini, panah tu kena sini macam sembelih, jatuh. Nabi panggil, syahid. Nabi keluarkan. Nabi kata, sadaqa hadha hayyan wa mayitan fasaddaqahu Allah. Insan ini walaupun baru masuk Islam, sadaqa hayyan, dia masuk itu dia benar, dia bukan nak bermuka-muka, dia masuk kerana Allah. Dia keluar perang ini pun dia benar, dia nak mati sungguh di tikam tadi, fasaddaqahu Allah. Allah benarkan apa dia nak, ditikam di sini, mati. Nabi kata, wahwa ma'i fil jannah, dia akan bersama aku dalam syurga. Itu yang saya kata, orang yang benar luar dalam itu, yang terhindar daripada munafik ini sampai begitu. Walaupun baru Islam, tapi kebulatan tu Allah tunai. Cash. Itu yang saya kata menjadi rangsangan kepada sahabat-sahabat. Tapi tengoklah,
Khalid berangan-angan berdoa nak minta mati syahid dalam perang setiap hari. Kalau masuk pergi perang, kalau kita kata musuh tak kuat, musuh lembek, musuh lepot. Lepot tahu lepot. Khalid susah hati. Kalau dia keluar perang nanti musuh ramai, hebat-hebat badan, dia cukup seorang. Pasal dia nak mati syahid. Tak ada perang yang dia tak sertai. Dia Islam tahun 7 Hijriah, zaman buka Mekah, awal dia kafir. Tak Islam saja, ke semua perang dia hadir. Akhirnya dia sakit di rumah dia, di atas tempat tidur dia. Dia tahu dia nak mati. Dia menangis depan isteri, anak-anak, kawan-kawan dan jiran-jiran ke semua. Kenapa kau menangis wahai Khalid? Dia kata, Allah tidak tunai permintaan aku, tapi aku tidak kecewa kerana aku reda. Apa aku minta? Aku minta supaya aku mati dalam perang syahid. Lam yabqa fi badani qadra shibrin illa baina ta'nati rumhin wa haddi saifin atau kama qala. Dia buka badan dia. Hang tengok badan aku. Tidak ada satu inci pun yang tidak ada parut luka dalam perang. Adab depan belakang tak ada, kesemua parut. Wahai anal an, tapi aku sekarang akan meninggalkan alam yang fana ini. Aku akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala atas hamparan aku di rumah aku. Menghadap kiblat, syahadat, meninggal. Tapi bukan maknanya dia tak masuk syurga, tapi dia seronok kalau boleh mati dalam perang syahid tu kalau boleh. Tapi itulah saya kata, yang kawan tadi itu tak ada parut pun. Tapi Allah pilih dia demikian, ada sebab. Dia ini memanglah Khalid masuk syurga. Banyak mana sumbangan dia kepada Islam, tapi Allah Ta'ala pilih dia mati di atas hamparan. Dia rasa sebagai seorang pahlawan megah jika mati di medan perang, tapi tak. Hantikal atau mana pun. Itu tanda kata Khalid tak kebaik. Kalau kebaik, main parut di mana? Main kita banyak nama kebaik. Punya mengarut. Okey, kerana itulah maka dikatakan nyata ada padanya daripada uzur yang mengharuskan meninggalkan berjamaah pada maslahat pada agamanya atau kepada dunianya. Ya, kesibukan dan sebagainya, kesakitan bertinggal. Yang mengatakan pada dunianya, kaul yang mengatakan wajib ambil akan seorang sembahyang bersama pada rumahnya. Orang yang mengatakan dia wajib itu, bagi yang mengatakan wajib, dia kena berusaha untuk mendapatkan sekurang-kurang seorang di rumahnya semayang supaya sejahtera daripada dosanya. Kaul yang mengatakan wajib atau lepas makruh, tuan-tuannya dia lepas perkara yang makruh supaya mencapai dengan pahala jamaah, dan hasillah jamaah itu imam dan satu makmum. Jikalau dengan anaknya atau isterinya atau kendaknya, gundik, khadamnya, housemate, pembantu rumah, dan tiap-tiap banyak jamaah banyak afdal. Ini senang kita faham dah. Semakin banyak jamaah semakin afdal dan banyak pahalanya, kerana diberi pahala dengan sebilang-bilang orang yang bersama-sama ia semayang. Itulah dia kata kalau semayang 2.5 juta itu macam bulan puasa, beribadat di tanah suci, di Masjid Haram. Hadis sahih, satu umrah di bulan puasa sama dengan satu haji yang dikerjakan bersama dengan aku. Bukan haji biasa ni, satu umrah pada bulan Ramadan
ta'dilu hajjatan ma'i. Ta'dilu bersamaan dengan. Hajjatan ma'i, haji yang dikerjakan bersama dengan aku. So Nabi jadi mutawif, kita jadi jamaah buat haji ikut Nabi. So pahala itu, hadis sahih, pahala itu tu dia sama dengan satu umrah di bulan Ramadan. Satu. Yang keduanya sembahyang tarawih. Tu saya kata kalau 1 juta orang sembahyang tarawih, 1 rakaat tu pahala dia 1 juta rakaat. Itulah. 20 rakaat, 23 rakaat dengan sembahyang witir. 23 kali 1 juta. Aku tak kira lah. So memang ruang cukup besar, cukup banyak. So semakin banyak maka semakin bertambah pahala orang dengan dia, dan bertambah labanya suci sembahyangnya. Lebih untung lagi pula jika sembahyang tadi sembahyang yang betul, sembahyang suci hati dan sebagainya. Istimewa jika adalah imam itu orang yang soleh. Semakin soleh imam, semakin baik imam, maka dia semakin baik. Tapi sembahyang sah dengan orang yang fasik, berimam dengan orang yang fasik, sah sembahyang, pahala korang. Ni banyak ni, itu masalah fasik. Yalah, sebut tak elok, tapi kadang nak mengaji sebut. Kadang orang tahu tu imam tu dia suka main nama ekor. Apa sebab tak? Satu imam di sebuah masjid baru ni ditangkap khalwat. Balik daripada tuduhan di mahkamah session, pergi tu jadi imam sembahyang Jumaat, petang sembahyang asar maghrib, tugas dia. Itu saya kata jadi yang macam contoh saja. Sebab tu hukum ada, sembahyang di belakang imam yang fasik, sembahyang sah. Tapi kalau ada imam lain yang tidak fasik, maka bagilah yang tidak fasik. Peraturan pula tak boleh. Saya tak boleh jadi imam di Perlis. Kalau saya balik Perlis hari Jumaat, sembahyang, tu imam kena datang jamaah, dia minta maaf siapa-siapa. Ustaz minta maaf Ustaz, seperti Ustaz baca khutbah ni. Kata apa begitu? Bagi saya baca. Jangan Ustaz, mampu saya. Dia tak boleh ada arahan. Imam tak boleh. Tapi yang saya pelik tu yang di Langkawi saya boleh jadi baca khutbah. Saya tak kali saya bagi khutbah. Khutbah tu boleh baca di Langkawi, jadi imam khutbah, imam boleh mengajar Langkawi. Langkawi bukan Malaysia kot, saya tak tahulah. An-Nur tak apalah masjid kita ni. Sebab kita balik sini, bukanlah macam kata saya boleh jadi imam, orang lain lebih baik daripada saya. Imam itu orang yang saleh dan ahlul khair. Ahlul khair orang yang nyata dia seorang suka buat kebajikan, buat kebaikan. Dan salah ini memang nyata orang yang baik. Dan lagi disebut pada beberapa hadis bahawa tiap-tiap langkah yang dilangkahkan oleh hamba padanya berjalan menuntut berjamaah, pahala yang amat besar. Itu yang dulu zaman Nabi dulu bila disyariatkan sembahyang jamaah, umat Islam ke semua suka nak sembahyang jamaah, memang semua sembahyang zaman Nabi. Maka orang-orang yang tinggal jauh dengan Masjid Nabawi itu,
susah jalan pergi balik, mereka datang berjumpa dengan Nabi, minta tempat dekat dengan masjid untuk mereka buat tempat tinggal. Nak pindah daripada sana, mai dekat dengan masjid, senang keluar rumah pergi masjid, keluar masjid pergi rumah, berulang mudah-mudah. Nabi kata, kalau kamu nak pindah, aku cadangkan kamu pindah lebih jauh sikit daripada rumah kamu yang ada tu. Kenapa Rasulullah? Kerana yang ada sekarang ni aku tahu tidak jauh sangat. Kalau jauh lagi bagus, kerana tiap-tiap langkah kamu datang untuk sembahyang jamaah, Allah bagi 10 pahala. Melangkah sebelah kanan, melangkah sebelah kiri, Allah buang 10 kejahatan daripada kamu kalau kamu ada kejahatan. Kalau tak ada kejahatan, 10 langkah sebelah kanan pahala diberi, 10 langkah kiri sampailah kamu ke masjid. Rasulullah, kami reda tempat yang ada, usah jauh lagi, cukuplah dekat Turki tu. So besoknya semua mereka datang ke masjid, langkah mereka ke semua pendek-pendek. Kemarin langkah dia jauh, kata nak cepat, punya rugi. So pendek, 10. Sebab tadi kena kira tu. Kawan tanya, Ustaz, saya pergi ke masjid, saya tak jalan kaki, saya naik kereta, nak kira macam mana? Dia kira pusingan roda. Allah tahu nak kira macam mana. Itu dah. Yang maksud itu di surat. Di surat 10 kebajikan. Dihapuskan 10 kejahatan. Banyak tu. Kalau dia berjalan daripada 1 kilometer ke masjid, kalau 1 kilometer 1000 meter, 1000 meter 2000 langkah, 2000 langkah kali dengan 10, 20,000 pahala. Banyak. Lagi jauh, lagi banyak pahala. Dihapuskan 10 kejahatan. Kalau kita ada kejahatan, itu yang Allah pemurahnya. Nak kata Allah tak adil macam mana, tak pemurah macam mana ke? Buat kebaikan, dia bayar, dia ganti, dia balas dengan 10. Buat kejahatan, dia tidak tambah, melainkan balas satu kejahatan juga. Dosa 1, balas 1. Kebaikan 1, balas 10, sampai 1.25 juta tadi. Semakin banyak sembahyang sampai. Buat kebajikan diganda. Buat kejahatan, itu yang tak adilnya. Siapa nak kata lagu tu? Yang untung kita semua adil. Yang menguntungkan adil. Bila tak untung, baru datang mana zalim. Dah. Wa ya'fu an katsir. Allah ampun cukup banyak. Itu satu di atas yang diampunkan. Dan yang menanti sembahyang, kemudian daripada sembahyang, kita sembahyang maghrib tadi, di samping kita berkuliah, baca kitab ini, kita tunggu nak sembahyang isyak. Ataupun saudara pergi ke surau, pergi ke masjid, tidak ada sebarang aktiviti malam, melainkan lepas sembahyang maghrib, tunggu sembahyang isyak. So menunggu tu. Macam orang yang pergi sembahyang Masjid Haram, Masjid Nabawi lah, kita pergi daripada maghrib, orang tak balik lah. Maghrib sampai ke isyak baru balik. Kadang tu kalau pergi zuhur, sambung ke asar, sambung ke maghrib, sambung ke isyak. Misalnya lah, itu menunggu, menanti sembahyang, kemudian daripada sembahyang. Itu satu ibadat. Setengah daripada yang mendatangkan dirinya kepada Allah, bahawa ia sembahyang maghrib, kemudian ia duduk menanti sembahyang isyak. Dan yang menanti bagi sembahyang, dibilangkan dia pada Allah orang yang sembahyang. Menunggu sembahyang itu satu ibadat. Macam sembahyang juga. Tunggu je. Kan peluang tu banyak.
Kalau kita lepas sembahyang kita balik, boleh, tak ada masalah. Cuma rugilah peluang tu, sebab menunggu tu dikira sama dengan sembahyang. Padahal sembahyang sebenarnya 5 minit, menunggu tu 1 jam. Yang menunggu tu dikira sembahyang juga. Itu masa diberi pahala. Dan orang yang duduk pada tempat sembahyang, sentiasa malaikat minta ampunkan baginya. Lepas sembahyang terus berada atas tikar sembahyang. Malaikat meminta ampun bagi pihak dirinya, untuknya, dan didoakan dia hingga berhadas. Kalau dia berhadas, malaikat berhenti berdoa. Sebab tu kalau mana gentut betul semayang, eloklah bangun pergi ambil air semayang semula. Kalau anda terkentut batal air semayang pada ketika itu, malaikat tahu hang terkentut, dia berhenti berdoa. Atau berkata perkataan yang tiada ta'alluq padanya kebajikan. Lepas sembahyang dia bercakap, bersembang. Sembang pasal apa? Bersembang pasal Saddam Hussein, pasal politik, pasal dunia, pasal mengata dekat orang. So, yang mendatang kebajikan tak apa, muzakarah. Yang mendatangkan kejahatan itu tak mendatangkan kebaikan kepadanya. Dan demikian lagi setengah daripada pekerjaan dan cerita akan dia duduk ia pada saf awal. Yang ni lah yang dia tak gomang sangat ni. Tu saya kata yang psikologi tadi tu. Tak tahu pasal apa. Tak tahu pasal apa, kita pun tahu. Kalau kita datang sembahyang masjid biasanya, ataupun datang ke sinilah dari Syifa nak sembahyang, adakah yang datang tu semua berebut tempat sah yang pertama? Tak. Berebut sah yang belakang. Terutama tepi tiang atau tepi dinding. Tak apalah, itu ada maslahat. Dia kata dia, saya ada slip disc, dia kata okey. Tapi yang duduk sah ketiga keempat ni, kenapa tak mau duduk depan? Padahal Nabi kata, lau aliman nasu ma fis safil awal la atahu walau habuan. Kalau orang tahulah kebajikan, kebaikan yang disediakan oleh Allah buat orang yang duduk di saf awal, orang yang cacat akan datang merangkak duduk depan. Yang kaki tak ada tidak akan habuan, itu akan menyuluk duduk depan juga. Maknanya yang disediakan tu cukup banyak pahala. Tapi kenapa orang tak mau? Aku takut jadi imam. Mana ada duduk ujung sana. Beza tak banyak mana. Beza sikit je. Datang duduk belakang, depan. Yang depan tu ni akan dia duduk ia pada sah awal, memenuhkan dia dan meratakan dia, nak bagi rapat dan sebagainya. Kerana besar sangat fadilatnya, yang terlebih muakkad untuk ia berjamaah pada hari Jumaat. Wallahu a'lam. Kita sampai sekat itu dulu. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.